kurnia dan nikmat Allah Ta'ala pada kita pada petang ini. Dengan taufik Allah SWT kita dapat bersama-sama di dalam masjid ini. Selepas solat asar ni, insyaAllah kita menghidupkan satu majlis ilmu, insyaAllah majlis tafaqquh fid din. Jadi insyaAllah kita baca satu kitab yang mana kitab ni salah satu daripada kitab mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang membahaskan ilmu fiqh, iaitu kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini menghimpunkan fatwa yang disepakati oleh dua imam besar dalam mazhab Syafi'i kita yang digelar sebagai Syekhul Mazhab, iaitu yang pertama Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yani masyhur dengan Imam An-Nawawi, dan kedua Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahumullah ta'ala, yang mana dua-dua imam ni dapat julukan dalam mazhab Syafi'i sebagai Syekhul Islam ataupun Syekhul Mazhab, Syekh dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bagi mereka yang mendalami ilmu fiqh mazhab Syafi'i, tuan-tuan, ulama Syafi'i ni banyak selepas zaman Imam Syafi'i. Mereka menghimpunkan fatwa-fatwa Imam Syafi'i, kemudiannya sama ada membentangkan, meluaskan lagi, ataupun ada yang meringkaskan, kemudian ada yang mengkiaskan masalah-masalah fiqh, dipanggil sebagai masalah furu', masalah cabang. Kemudian bila mana banyak fatwa-fatwa ni, tuan-tuan, sehingga tersebar dalam serata negara Islam sehingga terkenal di sana ada fatwa ulama Syafi'i daripada Khurasan, dan ada fatwa ulama Syafi'i daripada Khurasan, daripada Iraq, dan kemudiannya bila ada pula ulama-ulama Mesir, dan ada di kalangan mereka ni pendapat-pendapat mereka berbeza dalam mengeluarkan fatwa, sehinggalah datang Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Maka beliau menghimpunkan fatwa yang paling mu'tamad, yang paling tepatlah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan usul mazhab Imam Syafi'i. Sehinggalah hari ini fatwa Imam An-Nawawi merupakan fatwa yang diguna pakai dalam mazhab Syafi'i kita, termasuklah di negara kita Nusantara sini. Jadi kitab ini, kitab Umdatus Salik ini, tuan-tuan, Imam Ibn Naqib Al-Misri ini menghimpunkan fatwa Imam Nawawi tersebut dan juga fatwa Imam Ar-Rafi'i yang mana hidup sebelum zaman Imam An-Nawawi. Jadi sebab itulah kitab ni antara kitab yang masyhur menjadi silibus pengajian pelajar-pelajar penuntut ilmu dalam mazhab Syafi'i. Dan insya-Allah munasabah bulan Ramadan ni, saya insya-Allah akan baca mana yang mampu daripada kitab ini bab puasa. Saya akan bacakan kitab ini yang asalnya kita Arab lah. Jadi saya akan baca dalam bahasa Arab, tapi insya-Allah kita terjemahkan dan syarahkan. Jadi tuan-tuan, kira tak ada kitab lah sekarang ni kan. Cuma kotlah ada yang berminat, sebab kita ada pengajian ni insya-Allah sampai hari Jumaat kot, no? Sampai Jumaat kan. Jadi kalau ada yang berminat, insya-Allah mungkin boleh hubungi saya. Kita usahakan untuk photostat bahagian puasa ni saja. Tapi kita Arab lah. Tapi rasa-rasa kalau tak apalah Ustaz, baca kita Arab pun terpulang. Tapi boleh beritahu kalau siapa yang nak naskah yang bahasa Arab dia, yang bab puasa saja. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Amin. Kitabus Shiyam. Qala yajibu shaum ramadhana 'ala kulli muslimin balighin 'aqilin qadirin 'ala shaumi ma'al khuluwi 'an haydin wa nifasin. Fala yukhatabu kafirun wa sabiyyun wa majnunun. Wa man ajhadahu shaumu li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu bi ada'in wala qada'in, lakin yalzamu man ajhadahu as-sawmu li kulli yawmin muddu ta'amin. Saya baca sampai situ dulu. Dikata kitabus siyam. As-siyam maksud dia puasa, dan juga disebutkan sebagai as-sawm, sad waw mim, ataupun sad ya alif mim. Dua ni siyam ataupun saum, dua-dua dengan makna puasa. Dua-dua dipakai dalam Al-Quran. Firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu semua akan puasa seperti mana yang telah difardukan kepada umat, ke atas umat yang terdahulu. Moga-moga kamu bertakwa. Ayat ni bila turun, maka wajiblah puasa Ramadan. Dan ayat ni sebenarnya disebutkan oleh para ulama, diturunkan pada tahun 2 Hijrah pada bulan Sya'ban. Maksud dia perintah kewajipan puasa ni tuan-tuan bermula daripada tahun kedua Hijrah. Jadi Nabi SAW berpuasa selama 9 tahun puasa Ramadan. Adapun sebelum tu, maksud dia sepanjang Islam berada di Makkah selama 13 tahun, belum ada lagi kewajiban puasa Ramadan. Tapi di sana ada riwayat menunjukkan bahawa asalnya mereka dulu wajib puasa Ashura, iaitu puasa pada 10 Muharram. Yang mana puasa Ashura ni adalah satu puasa yang telah pun diamalkan oleh orang Arab Quraisy hatta pada zaman jahiliyah. Mereka berpuasa dan Rasulullah SAW pun turut berpuasa, sehinggalah pada peringkat awal Islam Nabi SAW berpuasa dan para sahabat berpuasa pada hari 10 Muharram. Kemudian bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW mendapati orang Yahudi Ahlul Kitab pun berpuasa pada hari 10 Muharram. Dan seperti mana disebutkan oleh Imam Bukhari dan kitab sahih, Nabi SAW tanya orang Yahudi, kenapa mereka puasa hari ini? Dan mereka berkata, hadza yaumun azim, hari ini adalah hari yang agung. Hadza yaumul ladzi najjallahu bani Israil an min aduwihim. Hari inilah hari yang mana Allah SWT menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka, iaitu Fir'aun. Malah dalam riwayat mereka berkata, hadza yaumul ladzi najjallahu Musa min aduwihi. Hari ini adalah hari yang Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada musuhnya. Ini hari yang mana mereka lari daripada Fir'aun dan Allah Ta'ala membelahkan Laut Merah sehingga mereka dapat melintah Laut Merah dan kemudiannya Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah. Hari itu berlaku pada 10 Muharram. Jadi mereka mengata fanasumu an fanahnu nasumu li syukri hadha yaum. Kami pun berpuasa pada hari ini bersyukuri nikmat tersebut. Kemudian Nabi SAW kata pada mereka, nahnu aula minkum bi Musa. Kami lebih aula, lebih layak daripada kamu untuk bersyukur dengan Nabi Musa. Maksudnya untuk Nabi Musa tersebut. Jadi Nabi SAW terus berpuasa dan juga memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Bila mana Allah SWT memerintahkan kewajipan puasa Ramadan sebulan pada bulan Ramadan, maka Nabi SAW kata kepada mereka pada hari Ashura, man syaa sama wa man syaa aftar. Siapa yang kendaki maka boleh puasa pada hari 10 Muharram, dan siapa kendaki boleh berbuka. Jadi puasa itu sunat, tapi kita difardukan puasa bulan Ramadan sebulan yang penuh. Jadi bulan puasa Ramadan ni Allah Ta'ala jadikan bulan untuk kita berpuasa kerana antara hikmah dia, bulan ni dah diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan lah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana Quran ni adalah hidayah petunjuk bagi manusia, dan padanya ada keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut, dan Al-Furqan iaitu membezakan antara hak dan batil. Jadi oleh kerana mulianya Al-Quran, agungnya Quran kalamullah dan segala berkaitan dengan Quran, Allah Ta'ala muliakan. Bulan diturunkan Al-Quran jadi bulan yang mulia, bulan puasa. Bumi yang diturunkan pada Quran, bumi Makkah dan Madinah, menjadi dua tanah haram. Dan Al-Quran sendiri tidak diturunkan melainkan kepada sebaik-baik, semulia-mulia, seafdal-afdal makhluk Allah SWT, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi umat yang terbaik sekali, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi amatlah beruntung umat Nabi Muhammad SAW ni, beruntunglah kita di mana kita dikurniakan Al-Quranul Karim, dan sangatlah rugi dan elok-elok Allah Ta'ala turunkan Quran pada kita, tapi kita tak mempedulikan Al-Quran, tidak membaca Quran, tidak beramal Al-Quran, tidak menegakkan hukum ahkam Al-Quran. Jadi kita ambil peluang kemuliaan tersebut dengan berpegang seteguhnya dengan Al-Quran. Baik, jadi puasa Ramadan kita bincang sekarang ni dalam ilmu fiqh. Pada siapa yang wajib kita puasa Ramadan ni, siapa yang wajib? Jadi dikata yajibu shaum Ramadan. Wajib puasa Ramadan ni ala kulli muslimin, ke atas orang Islam pertamanya. Sebab Islam adalah syarat niat. Islam adalah syarat niat, dan niat adalah rukun bagi kebanyakan ibadah.
Jadi kalau seorang tu nak solat, nak wuduk, nak berpuasa, kena niat. Dan niat tidak sah melainkan daripada Muslim. Mesti Islam dulu. Dan Islam di sini maksud dia mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun boleh jadi banyak perkara-perkara yang dia tak tahu lagi tentang Islam. Contohnya dia berminat tentang Islam. Kemudian dia dengar penerangan tentang Islam. Islam ni kata Tuhan tu satu, Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Dia ada Tuhan sifat Allah. Dan Nabi Muhammad tu adalah pesuruh Allah. Jadi kita solat 5 waktu, bulan Ramadan puasa. Jadi dia dengar sikit-sikit tentang Islam, dia berminat. Dia suka tengok orang Islam. Kemudian dia kata, aku nak masuk Islam. Kita kata Alhamdulillah, mengucap 2 kalimah syahadah. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia kata, sebenarnya kita ni bulan Ramadan. Kalau ikutkan kita ni puasa, tak apa, aku nak puasa. Aku dah Islam, aku nak puasa. Macam mana puasa? Kita terangkan pada dia. Kena buat macam ni. Jadi sah puasa dia. Walaupun banyak benda dia tak tahu lagi. Tapi dengan kalimah syahadah tadi, dah menjadikan syarat sah dia berpuasa. Sebab dia kira sebagai Muslim. Walaupun banyak ilmu dia tak tahu lagi, tak apa. Hukum puasa dia sah. Nampak no? Yang penting ni Muslim. Orang kafir, maka tidak sah puasa. Seperti mana dia akan sebutkan nanti. Orang kafir tak sah puasa ni. Walaupun dia berminat, dia kaji tentang puasa, dia kata ni diet paling bagus sekali. Pernah dulu, masa saya muda, belah-belah tahun dulu, ada satu program kat TV. Dia panggil seorang doktor Hindu, bukan Islam. Dia cerita pasal diet, dan dia siap kata diet yang terbaik adalah puasa Nabi Muhammad SAW. Dia kata sebab dia cerita puasa Nabi Muhammad, sahur dengan minum air kosong. Lepas tu ni bila berbuka dengan kurma, dia bagi tahulah di sudut perubatan saintifik dia apa kelebihan-kelebihannya. Dia kata ni diet terbaik sekali. Puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bukan puasa orang Melayu. Puasa orang Melayu lagi kena limas lah apa benda semua. Dia kata dia tak betul-betul di sudut perubatan lah, kata tak betul-betul jadi. Jadi Hindu tu dia tahu lagi pada kita. Maksud dia lagi kagum tentang Islam. Tapi kalau dia berpuasa, sebab oleh kerana kajian yang menunjukkan puasa ni terbaik sekali untuk kesihatan, kalau dia puasa dia tak sah. Maksud dia tak jadi ibadah di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia tak Muslim. Dia kena mengucap dulu. Dia kena mengiktiraf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru dah sah puasa dia. Itu syarat pertama sekali. Ataupun syarat wajib puasa. Keduanya baligh. Baligh maksud dia dah sampai umur di mana kita belajar dalam kuliah Muqaddimah Hadramiyah apa syarat-syarat baligh. Jadi bila seorang tu baligh, barulah wajib ke atas dia puasa. Adapun kanak-kanak yang belum baligh lagi, maka tidak wajib bagi dia, tetapi bagi kanak-kanak yang sudah mumayyiz, puasanya sah. Puasanya sah. Tidak kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kalau sekiranya kanak-kanak tak mumayyiz lagi, puasa dia tak sah. Sebab syarat sah ibadah mumayyiz. Maksud dia dah berti mana yang baik, mana yang buruk, pandai makan sendiri, boleh beristinja. Seperti mana setengah ulama mengatakan syarat mumayyiz. Adapun kanak-kanak yang berusia 7 tahun, maka wajib ke atas wali. Wali ni maksudnya penjaga dia, mendidik dia puasa. Seperti mana wajib ke atas wali mendidik solat ke atas kanak-kanak yang 7 tahun. Ingat tuan-tuan, kita selalu ulang masalah tahun ni. Dalam Islam, setiap pengiraan tahun kena ikut tahun hijrah. Maksudnya kalau kita ada anak, kita kata anak kita, okey, adik bulan Mei ni adik dah genap 7 tahun. Sebenarnya ikut bulan Mei ni salah, tak tepat. Kita nak tahu dia dah 7 tahun tak 7 tahun, kita tengok tarikh Islam. Sekiranya tahun ni nak dihitung untuk pengiraan apa, perkara-perkara berkaitan dengan syarak. Jadi Nabi SAW suruh ajak anak kita solat kan, 7 tahun. Muru auladakum bisalah. Ajak anak kamu ni semua solat ketika usia 7 tahun. Bila 7 tahun nak kira ni? Tengok tarikh Islam. Tengok tarikh Islam. Sebab Islam ikut tarikh pengiraan bulan. Adapun kita ikut kalender Januari Februari ni, dia ikut tarikh peredaran bumi matahari. Jadi tempoh dia ada beza. Dia lagi lambat sikit. Dan tarikh Islam awal sikit. Jadi seperti mana kita kena ajak anak-anak kita solat pada usia 7 tahun, begitu juga kena latih anak puasa pada usia 7 tahun. Tapi kalau dah tak larat, tak apalah, bagilah dia buka. Tapi nak kata jangan sampai 7 tahun buat takhiran dia. Babi kat dia dulu, bagilah dia makan apa semua. Tak, kita kena latih. Ajak dia bangkit sahur, kan, bangkit sahur. Lepas tu bagi tahu dia kalau boleh tahan-tahan. Lepas tu ajak, macam itulah. Kena didik sampai 7 tahun. Aqilin, dan juga wajib kata seorang yang berakal. Adapun orang yang tak berakal, orang yang gila, maka puasa dia tidak wajib dan tidak sah sekalipun kalau dia berpuasa.
kan, sebab syarat mukallaf mesti berakal. Qadirin 'ala shaumi, dan mampu berpuasa. Seperti mana kita akan sebut nanti. Di sana ada orang yang tak mampu puasa, maka tidak wajib bagi dia, seperti sakit ataupun dah terlalu tua, dah tak larat, maka orang seperti ini tidak wajib puasa. Ma'al khuluwi an haidin wa nifasin, berserta bersih daripada haid dan nifas. Ini syarat khusus bagi orang wanita. Bagi wanita, bagi orang perempuan. Orang perempuan wajib puasa sekiranya tidak haid dan tidak nifas. Sekiranya perempuan tu haid, maka waktu tu tak boleh berpuasa, malah haram berpuasa. Haram berpuasa bagi perempuan yang haid. Begitu juga perempuan yang nifas. Tapi ingat, nifas dalam mazhab Syafi'i adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Bukan darah yang keluar daripada rahim perempuan kerana melahirkan anak. Ada beza tu. Darah yang keluar daripada perempuan selepas melahirkan anak, selepas anak keluar, yang susulan darah yang keluar selepas tu baru darah nifas. Darah ni yang tak boleh solat, tak boleh puasa. Adapun kalau darah yang keluar kerana melahirkan anak, seperti perempuan contraction, tengah sakit nak bersalin, tapi anak tak keluar lagi, katalah pecah air ketuban, kemudian sebab pecah air ketuban tu ada darah keluar. Darah ni yang keluar ketika sakit nak bersalin, tapi baby tak keluar lagi, bayi tak keluar lagi, darah yang keluar sebelum baby keluar ni bukan darah nifas dalam mazhab Syafi'i. Maksud dia, kalau katalah perempuan, ada seorang perempuan yang mengandung lah ni, memang dah dekat dengan due nak lahir anak, tiba-tiba satgi pukul 6.30 dia sakit, dah mula sakit nak beranak, contraction, katalah pukul 7.10 minit masuk hospital, dah menjerit-jerit dah, keluar air ketuban pecah, darah keluar, tapi sentimeter tak banyak lagi. Darah yang keluar ni adakah membatal puasa dia? Tak batal puasa dia, tak batal lagi. Kalau sekiranya azan maghrib, nampak, azan maghrib anak tak keluar lagi, tapi dah 20 minit darah dah keluar, nampak, 20 minit dah keluar azan maghrib, kemudian dia katalah pukul 7.45 selamat lahirkan anak, baru keluar darah nifas. Maksud dia puasa perempuan ni selamat, maksud dia puasa dia sah pada hari tersebut, sebab darah yang keluar 20 minit tadi daripada pukul 7.10 sampai 7.30 tadi ni keluar tu bukan darah nifas, maka puasa dia tak batal. Tapi dalam mazhab Hambali, oleh kerana mereka mendefinisikan darah nifas adalah darah yang keluar kerana melahirkan anak, maka darah tadi tu dah kira nifas. Jadi kalau ikutkan mazhab Hambali, darah duk keluar pukul 7.10 tadi dah membatalkan puasa dia. Tapi tidak kita mazhab Syafi'i. Nampak no? Baik, insya-Allah boleh faham kan? Jadi kalau perempuan haid dengan nifas, maka tidak wajib puasa, malah tak sah puasa dia. Fala yukhatabu kafirun, maka puasa ini tidak dituntut kepada orang kafir. Yang ini kafir di sini maksudnya kafir asli. Kafir asli maksudnya memang dia kafir. Sebab di sana ada kafir tak asli. Apa dia? Orang murtad. Orang murtad kafir tak? Kafir, tapi dia bukan kafir asli, sebab asal dia Islam. Sebab dia akan bahaskan nanti. Orang murtad ni ada hukum dia berbeza. Nampak no? Tapi orang kafir asli, dia dituntut untuk puasa. Tak, dia tak dituntut untuk puasa sekarang. Kalau dia puasa pun tak sah. Tapi dia sekarang ni dituntut untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Maksud dia, kalau sekarang ni kewajipan orang kafir sekarang ni untuk masuk Islam. Jadi katalah macam kita kata tadi, seorang tu kita dakwah pada dia tengah-tengah Ramadan, dia masuk Islam, 15 Ramadan dia masuk Islam, maka lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, barulah dituntut untuk dia solat dan puasa. Kalau tidak, sebelum tak puasa. Jadi dia kata 15 hari sebelum aku masuk Islam ni wajib puasa tak? Tak wajib puasa. Sebab masa tu dia tidak dituntut lagi dengan syariat Allah SWT. Cuma dia dituntut untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Tu je. Nampak no? Dia dah mengucap alhamdulillah, buka buku baru. Jadi start buku baru dia 15 Ramadan ni lah baru start Ramadan dia. Boleh faham kan? Baik. Wasabiyun wa majnunun. Begitu juga tak dituntut puasa ni bagi kanak-kanak. Kanak-kanak di sini sama ada yang mumayyiz ataupun belum mumayyiz. Adapun belum mumayyiz tidak dituntut, malah tak sah. Tidak dituntut puasa dan tidak sah kalau sekiranya tidak mumayyiz.
umur 3 tahun, 4 tahun, tak sah. Tapi kalau kanak-kanak dah memayyiz, dia tak dituntut, maksudnya tak wajib. Tetapi kalau dia puasa, puasa dia sah. Faham? Wa majnunun, dan orang gila. Orang gila puasa dia tak sah dan juga tak dituntut. Dan begitu juga dikata wa man ajhadahu saumu likibarin, dan ke atas orang yang puasa menyusahkan dia. Maksud di sini puasa berat bagi dia, bukan menyusahkan. Jadi seorang tu rasa puasa susah tapi tak susah pun. Maksud di sini ajhadahu saumu, maksudnya puasa di sini menyebabkan dia berat sangat, susah, sakit, tak larat. Dikibarin, sama ada sebab kerana dah tua sangat. Orang umur 70 boleh jadi 70 sihat, tapi ada boleh jadi orang 70 dah tak larat dah, 80 dah tak larat sebab lemah sangat badan dia, kan. Jadi orang macam ni tak dituntut untuk puasa. Sebab kalau puasa pun menyusahkan dia, dan Islam tak menyusahkan dengan berdebanan syariat. Jadi kalau seorang tu dah tua sangat, tak larat, maka tak dituntut puasa. Begitu juga orang yang sakit, dikata au maradin la yurja burquhu, dan orang yang sakit yang tidak lagi dapat diharap sembuhnya. Ini orang sakit kritikal, contohnya orang kanser tahap 4 ataupun asma yang kronik, yang memang kalau puasa boleh jadi dia penat, dia tak larat, ataupun gastrik yang teruk. Orang seperti ini, kalau sekiranya sakit tu kategori yang memang dia tak sembuh dah, dia akan berterusan terus macam ni, maka orang seperti ini tidak dituntut untuk puasa ada ataupun qada. Ada maksud dia masuk bulan Ramadan tu dia memang tak dituntut untuk puasa waktu tu. Hatta qada pun tak dituntut, sebab dia memang dah tua sangat. Yang pertama tadi tua sangat. Besok kalau kata nak qada pun dia tetap tua juga, dia tetap tak larat. Lah ni bulan Ramadan ni dia tak larat sebab dah tua. Bila dia larat, takkan larat dah. Orang yang sakit yang kronik tadi, yang kanser tahap 4, asmatik yang teruk tadi, serupa juga. Lah ni dia penat, dia semput, dia tak larat. Kalau dia puasa sekarang pun tak larat, nak qada pun tak larat juga. Jadi orang macam ni hatta tak dituntut untuk apa? Untuk puasa ada tunai sekarang, hatta qada pun tak dituntut. Tetapi dikata apa? Lakin yalzamu man ajdahu as-sawmu li kulli yawmin muddu ta'am. Tapi lazim, wajib ke atas orang seperti ini yang puasa tadi berat bagi dia, tak larat sebab sakit ataupun sebab tua, setiap hari dituntut apa? Bayar satu cupak. Cupak makanan, ini makanan asasi kita di sesuatu negara tersebut. Kita makan nasi, maka bayar satu cupak, itu satu cupak beras. Dan satu cupak ni ikut cupak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni cupak Nabawi dipanggil. Saya rasa ada masa bulan Ramadan tu saya ada bawa kan. Ada kan kita tunjuk cupak Nabawi. Ada kan rasanya? Saya pun tak ingat kat mana saya bawa. Mungkin tempat lain kot. Ada cikgu? Tak bawa lagi no. InsyaAllah kalau saya ingat besok lusa saya bawa. Ada tempat lain saya bawa. Maksud dia bukan saya ada cupak Nabi pakai, tuan-tuan. Jangan salah faham. Cupak di sini maksudnya cupak sukatan tu ikut sukatan yang ada cupak Nabi SAW. Saya ambil sukatan tersebut daripada guru saya, ada sanad dia lah. Daripada guru saya, beliau Syekh Muhammad Abdullah Ali Muhyiddin, sukat cupak dia daripada muhadis Mekah Syekh Abdul Haq Abdul Wakil Al-Hashimi, dan dengan sanad dia sampailah sukatan tu pada sahabat Nabi SAW, yang mana Nabi yang standardkan sukatan cupak ni. Nabi kata al-kailu kailul Madinah wal waznu waznu Makkah. Sukatan ikut sukatan ahlu Madinah. Macam zaman dulu, tuan-tuan. Zaman dulu kalau kita pergi pasar, kita pergi market, nak beli setengah barang, orang dulu dia ada sukatan cupak gantang. Jadi kita nak beli beras, kita kata bagi satu gantang beras. Jadi dia ada bekas gantang tu, dia akan cedok, buah isi penuh-penuh, dia buah dalam karung, dalam plastik ke, dalam guni ke, jadi kira satu gantang. Jadi kalau kita pergi ke kedai mana pun, bekas gantang ni sama dia punya sukatan. Takji lah kalau kawan dia punya kecil, kawan tu punya besar, takji kan. Jadi dia kena standardkan. Jadi bila Nabi SAW sampai ke Madinah, ahlu Madinah ada sukatan mereka. Jadi Nabi terus standardkan. Nabi kata al-kailu kailul Madinah. Setiap sukatan ikut sukatan ahli Madinah. Sukatan kat sini bukan semata-mata nak beli barang, tuan-tuan. Sebab dalam syariat kita ada hukum ahkam yang terlibat untuk pembayaran ikut sukatan. Antara ni masalah puasa ni.
Bila seorang tu tak mampu puasa sebab dah terlalu tua ataupun sakit yang tak boleh sembuh, maka dia kena bayar satu cupang. Satu cupang. Jadi nak tahu cupang ni sukatan besar mana? Ada sukatan dia yang mereka ambil sanad dia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ni pusat zakat buat kiraan timbang dia lebih kurang satu cupang tu 650 gram beras. 650 gram beras. Jadi tuan-tuan lebih kurang lah. Walaupun sebenarnya sukat dengan timbang ni dia takkan sama. Dia takkan sama kan. Kalau beras tu beras jenis berat, dia jadi berat lagi. Kalau beras tu jenis ringan, dia jadi ringan lah. Tapi kadar sukat ni, kadar berapa banyak kita boleh sodok dia, isi dia kan. Jadi sebaik-baiknya kita ada cupak tu. Sebaik-baiknya ada cupak tu lah. Tapi tak apa, kita ambil lebih pun tak apa. Ambil lebih. Jadi lebih kurang tu 650 gram gram beras. Jadi kalau seorang tu dia buka puasa sebab talarat, asma ataupun kanser ke kan, ataupun dah terlalu tua, masuk di bulan Ramadan dia bayar satu cupang pada fakir miskin. Kan begitulah kalau sepanjang 30 hari tu dia memang tak puasa, 30 cupak lah. 30 cupak tuan-tuan lebih kurang 19.5 kilo beras. Lebih kurang 2 kapit beras 10 kilo tu. Kalau 30 hari, maksud dia 30 hari kalau dia tak puasa lebih kurang 2 kapit beras 10 kilo. Bayar fidyah. Bayar fidyah tu. Kemudian dia kata wa yukhatabul maridu wal musafiru wal murtaddu wal haidu wan nufasa'u bil qada'i dun al ada. Dan dituntut puasa ini bagi orang yang sakit dan orang yang musafir dan orang yang murtad dan orang yang perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, dengan tuntutan untuk qada, tidak ada. Qada tapi tidak ada. Ada maksud dia laksanakan pada bulan tersebut. Pertama sekali orang yang sakit. Maksud dia sakit yang ada harapan sembuh. Katalah seorang tu accident, nasallallahu alaihi wasallam, Allah Taala pelihara kita. Ni contohnya, orang tu accident, masuk hospital, masuk ayak, masuk darah apa semua kan bulan Ramadan. Jadi doktor kata pada waris dia, insya-Allah keadaan dia stabil, boleh sembuh. Tapi sekarang ni tak boleh puasa lah sebab masuk glukos, masuk ayak dalam badan apa semua, dan dia pun kena bagi makan, bagi sihat. Tapi insya-Allah nanti dalam 3 bulan tu boleh recover sempurnanya. Jadi kita pun kata kena bayar fidyah tak orang macam ni? Tak perlu bayar fidyah. Tak perlu bayar fidyah sebab apa? Kita tunggu dia sembuh. Tunggu dia sembuh nanti. Lepas tu bila dah sembuh, dia dah boleh puasa, maka wajib bagi dia qada. 30 hari lah kena qada puasa tersebut. Tapi buat masa sekarang tak larat ni, tak payah puasa lagi. Tak wajib puasa. Ini orang yang sakit ada harapan sembuh. Baik, kita tambah satu permasalahan sikit. Tapi katalah doktor kata boleh sembuh. Tapi katalah tiba-tiba nak kata meninggal. Meninggal. Katalah makcik cleaner masuk dekat bilik tu, pergi cabut alat pernafasan tadi, pasang vacuum. Dia vacuum, dia pergi cabut pelak. Contohnya lah kan, dia pergi cabut pelak alat pernafasan tu. Kawan tu sekat nafas meninggal. Contohnya lah kan. Lepas tu tahu-tahu meninggal. Kita kata dapat berita doktor minta maaf tak dapat selamatkan. Kata boleh sembuh. Kata ada kesilapan teknikal sikit. Ada orang pergi cabut pelak pernafasan dia. Kan? Jenuh macam ni. Jadi 30 hari dia tak puasa. Dan 30 hari itu kita tak bayarkan fidyah untuk dia. Jadi bila kes macam ni, barulah waris dia boleh berpuasa untuk dia 30 hari. Ataupun option yang kedua, bayar fidyah. Terpulang. Kalau 30 hari itu boleh puasa ganti untuk dia, ataupun bayar fidyah 30 cupak. Pilihlah. Hatta boleh kita kumpul, waris dia kumpul 30 orang, kaum kerabat 30 orang ni kata besok kita pakat-pakat puasa ganti untuk almarhum yang meninggal ni. Semua setuju puasa. Puasa dalam masa 1 hari 30 orang. Selesai 30 hari dia. Ataupun 15 kaum kerabat nak puasa 15 kali tak apa, 15 ni yang lain kata kami nak bayar fidyah saja. Jadi 15 fidyah, 15 puasa pun boleh juga. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun sebelum tu ada khilaf, tapi yang ni muktamad. Maksud dia dalam kes seperti ini, untuk gantian orang yang puasa ni boleh ada 2 pilihan, puasa ganti ataupun bayar fidyah. Baik. Dan dia kata orang yang musafir. Maksud dia orang yang musafir ni, dia ketika dia musafir, ketika status dia sebagai orang yang musafir, dia tidak dituntut untuk puasa ada.
Dia tidak dituntut untuk puasa adab pada Ramadan, tapi dia dituntut untuk qada kalau dia buka puasa. Cuma bagi orang musafir ni bukanlah mesti dia buka puasa, mesti dia buka tak puasa, terpulang pada dia. Dia nak puasa boleh, dia tak mau puasa pun boleh, dengan syarat dia memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang bermusafir yang dibenarkan oleh syarak untuk berbuka. Apa syarat dia? Mestilah musafir dia lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah lebih kurang 90 km. Kalau setakat daripada sini pergi ke Taiping tak sampai 2 marhalah, jadi tak boleh kira sebagai musafir, tak boleh buka puasa. Lebih daripada 2 marhalah, 90 km sampai mana lebih kurang? Juru ada ke? Juru dah lebih dah, lebih kurang pun juru lebih kurang pun sampai sana. Jadi kalau lebih daripada sana tu dibenarkan untuk dia berbuka. Tetapi nanti dia akan beritahu dia boleh berbuka sekiranya keluar daripada tempat dia sebelum subuh, sebelum fajar. Sebelum fajar dia keluar, dia boleh berbuka. Dan syarat kedua, musafir tersebut mestilah dibenarkan oleh syarak. Arti kata lain, bukan musafir kerana maksiat. Kalau musafir tu dia pergi musafir tapi sebab yang dilarang oleh syarak. Katalah dia bonza, bos dia kata you pergi cari itu orang, dia kata you tabur dia, sebab dia tak bayar kat gua Along, dia pun pergi, dia dapat upah kerja dia tabur orang. Pekerjaan macam ni dibenarkan oleh syarak ke? Tak dibenarkan oleh syarak. Jadi dia kira kategori maksiat. Musafir pergi ke Kedah cari seorang tu tabur cukup-cukup. Ini perjalanan ni tak dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau dia kata aku pergi ni bulan Ramadan buka puasa lah, nak tabur orang ni pun nak kena tenaga juga. Kalau dia buka puasa tu hatta tak dibenarkan oleh syarak. Nampak no? Buka puasa dia tadi dikira sebagai buka puasa dengan sengaja, tak dikira sebagai rukhsah, kelonggaran. Kemudian juga tidak dituntut orang yang murtad. Orang yang murtad kat sini dia tidak dituntut ada waktu dia murtad, na'udzubillah. Waktu dia murtad bulan Ramadan tu dia tak boleh puasa, puasa dia tak sah. Tapi kalau dia bertaubat balik, wajib qada zaman murtad dia. Nampak no? Murtad ni tuan-tuan tak semestinya seorang tu declare masuk Kristian, tak semestinya dia declare tukar agama lain. Boleh jadi dia berpegang beberapa ideologi yang sesat. Nama sekarang ni cukup banyak dekat media sosial. Ramai orang tak tahu malu promosi idea-idea yang sebenarnya kalau tengok fatwa-fatwa ulama tuan-tuan dah keluar dari Islam. Na'udzubillah, bahaya sangat. Fatwa-fatwa ideologi liberal banyak sangat sebenarnya dah kira sebagai apa? Kira sebagai murtad. Antaranya mereka memperjuangkan hak orang murtad kan. Tapi kalau dia declare di Islam, saya orang Islam, tapi bagi saya dia kata terpulanglah pada orang nak tukar agama. Tuan-tuan, statementnya apa hukum dia? Keluar dari Islam sebab redha kepada kekufuran, hukum dia kufur. Dia redha kepada kufur, hukum dia kufur. Tapi hari ini ramai orang, ada orang yang berfikiran macam ni. Dia perjuangkan hak murtad walaupun dia masih status sebagai muslim, tapi dah terkeluar dengan i'tiqad dia. Sebab bila mana dia redha ataupun rasa okey ataupun pluralisme, dia rasa agama semua sama je. Sama je agama. Tapi kalau saya muslim, dia kata saya muslim, tapi tak ada masalah seorang tu Kristian. Siapa kata tak boleh Kristian? Siapa kata tak boleh ni? Ini sama juga tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya orang seperti ini, dia kena tangkap. Ahli majlis fatwa mengkaji dia dan memutuskan bahawa sebenarnya sepanjang tempoh tahun sekian ke tahun sekian, sepanjang dia berpegang pada ideologi seperti ini, hukum mereka yang keluarkan hukum tuan-tuan. Ahli majlis fatwa yang keluar hukum. Nampak no? Dia melalui fatwa lah. Melalui fatwa mereka sepakat bahawa dia telah jatuh hukum murtad sebenarnya pada tahun sekian, 3 tahun contohnya. Kemudiannya dia diberi kaunseling. Orang murtad ni kalau hatta dalam hukum Islam bukan boleh terus bunuh. Dia kena ada satu proses dipanggil istitabah. Suruh dia bertaubat dulu, kaunseling dia dulu, terang pada dia syubhat dia tadi, apa pemikiran yang dah rosak pada diri dia. Kemudian ni katalah orang seperti ini dia bertaubat, dia menyesal, dia kata dulu saya memang tak reti, sekarang ni baru faham Allah, saya bertaubat, masuk Islam balik. Dan bila masuk Islam balik, alhamdulillah. Tapi sepanjang 3 tahun yang berpegang kepada ideologi yang sesat tadi, yang ulama telah keluarkan fatwa, ahli majlis fatwa keluar fatwa dia telah kafir, maka dia wajib qada puasa dia 3 tahun. Nampak no? Itu masuk di sini. Baik. Wal haidu wan nufasa, dan perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, mereka semua ni, orang yang sakit yang boleh sembuh, musafir, orang murtad, perempuan haid dan nifas,
mereka semua dituntut untuk qada, tetapi tidak ada tu maksud dia waktu Ramadan tu ketika mereka dalam keadaan seperti ini mereka tak dituntut wajib, tapi bila mereka tak puasa wajib qada. Baik. Dan qada ni tuan-tuan ada dua kategori, dua keadaan. Dia panggil qada 'ala al-fawri. Qada al-fawri maksudnya qada segera. Qada segera. Dan yang kedua qada 'ala al-tarakhi. Qada yang boleh dilengah-lengahkan. Dalam banyak aspek, dalam banyak ibadah. Solat pun sama juga. Solat ni kalau orang tu tinggal solat, tengok keadaan dia tinggal. Boleh jadi dia kena qada, wajib solat ni tertinggal macam mana pun kena qada. Tapi boleh jadi seorang tu tinggalkan solat, dia wajib qada 'ala tarakhi. Boleh lengahkan. Boleh dia tangguh-tangguh, nak qada esok, nak qada minggu depan, nak qada bulan depan, boleh. Iaitu kalau bab solat, orang yang tertinggal solat kerana lupa ataupun tertidur. Yang tertidur ni memang tak sedar lah, bukan tidur-tidur ayam. Jam tu dia tengok dah, sikit lagi. Ni tak boleh tuan-tuan, dosa. Tapi dia memang tidur mati lah kita kata. Dan tidur mati sebelum waktu. Sebelum waktu tu dia tidur, betul tahu Allah terlepas solat. Wajib dia qada, tapi tak apa. Dia nak qada lambat-lambat sikit pun tak apa. Sebab benda ni adalah satu keuzuran, dibenarkan. Ataupun lupa. Jadi seorang tu lupa. Dia biasa solat jemaah kat Masjid Ridwaniyah ni contohnya. Tapi hari itu dia terlambat sikit. Mai-mai ada pengajian. Dia duduk terbayang dia dah solat. Dia duduk terus mengaji. Contoh ni kan, duduk terus mengaji. Sebab dia biasa jemaah. Dia masuk-masuk dia tengok ada pengajian, dia duduk terus. Lupa dia tak solat lagi. Besok biasa dia nak mai pula, baru dia tengok, "Loh, semalam tak solat aku rasa." Yang ni dia terlupa, wajib qada, tapi oleh kerana benda tu dimaafkan. Keterlupaan tadi tu, tinggal solat tadi dimaafkan oleh syarak, maka dia wajib qada 'ala tarakhi. Maksud dia boleh lengah-lengah. Dia kata besoklah qada. Tak apa, selagi tak mati tak apa. Selagi tak mati tak apa. Tapi selain daripada dua ni, tinggal solat tak bangkit subuh sebab apa? Tengok Manchester lawan apa, Chelsea contohnya kan. Malam kan, lepas tu pukul 4 baru tidur, memang tak jagalah subuh. Jadi dia kata tak apa, Ustaz kata tertidur tak apa, tapi tengok sebab tidur juga. Kan? Ni sebab hang tengok bola tak dimaafkan. Dan tak dimaafkan. Jadi dia wajib qada 'alal fawri, segera qada. Sedap-sedap tu, teringat-teringat tu terus pergi solat. Tak boleh lengah-lengah. Okey, puasa pun benda yang sama juga. Puasa ni kalau sekiranya dia buka puasa disebabkan perkara-perkara yang dimaafkan tadi, musafir, sakit, perempuan haid, nifas, maka dibenarkan untuk qada dia tu dilengah-lengahkan selagi tak masuk bulan Ramadan yang baru. Nampak tak? Selagi tak masuk bulan Ramadan baru tak apa. Tapi bila dah masuk, dah dekat masuk bulan Ramadan, tinggal hari-hari yang sikit lagi tu, tu dah diwajib. 5 hari lagi nak Syaban. 5 Syaban akhir nak masuk Ramadan dah. Sedangkan dia ada 5 hari dia kena qada, maka 5 hari ni hukum dia wajib dia puasa. Tak boleh nak tangguh dah. Nampak no? Ada pun orang yang buka puasa dengan sengaja tuan-tuan, bulan Ramadan, pertama hukum ni haram, dosa besar. Kemudiannya bila masuk 2 Syawal dah wajib puasa dah. Tak kisahlah dapat invitation open house ke apa semua ke, sorry, kena puasa pada 2 Syawal tu dah. Sebab puasa yang dia rosakkan dengan sengaja. Nampak no? Baik, dah pukul 5.30 tuan-tuan. Sampai sini dulu insya-Allah. Nanti insya-Allah kita sambung lagi perbahasan puasa kita. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan bagi kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi tuan-tuan, saya dah letak tabung Mahat Tafiz kat belakang saja kan. Jadi kalau tuan-tuan berhajat ataupun untuk sedekah, bolehlah letak kat sana untuk kegunaan Mahat Tafiz kami. Cuma saya kalau dah letak dalam tabung ni, saya terpaksa umumlah. Sebab setengah orang ni kadang-kadang dia main kat sini, kata ni wakaf Ustaz. Bila wakaf tu, saya memang simpan untuk buat pembangunan saja. Saya tak guna beli beras, tak guna untuk lain-lain lah. Ataupun ada orang baru-baru ni kata buka puasa, tu saya memang letak buka puasa saja. Zakat saya bagi pada asnaf saja. Tapi dah masuk tabung ni, saya mohon tuan-tuan niat umum lah.
supaya senang kami gunakan untuk apa-apa saja urusan. Jadi jazakumullah khairan katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna litiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan wamnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma'ashabihi wa ahli baitihi wa sairis salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.